Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada murid-murid. Selamat datang ke kelas Pendidikan Kesihatan tahun 6 bersama Cikgu Syakir pada hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar unit 6 iaitu Aku Remaja Bertuah. Tajuk kita pada hari ini iaitu Keluargaku, Keutamaanku. Baiklah, kita akan lihat standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada hari ini. Standard kandungan 2.2 iaitu mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga. Dan standard pembelajaran pula itu 2.2.2 iaitu menganalisis peranan remaja dalam memperkukuhkan institusi keluarga. Okey, kamu boleh buka buku teks Pendidikan Kesihatan tahun 6 di muka surat 38 yang berjudul Keluargaku, Keutamaanku. Okey, mari kita baca teks yang atas sekali tu. Okey. Nadia dan keluarganya saling menyokong antara satu sama lain. Mereka sedar bahawa setiap ahli keluarga adalah sama penting. Justru, keluarga Nadia suka melakukan aktiviti bersama-sama bagi memperkukuhkan hubungan kekeluargaan mereka. Okey, mari kita lihat gambar-gambar ataupun ayat-ayat yang ditulis dalam bulatan ni. Kita tengok ayat yang pertama, kami sentiasa menyokong tanpa mengira jenis emosi. Okay, kita akan lihat gambar yang pertama, yang gambar yang cikgu tanda tu. Itu gambar ni menunjukkan Nadia. Nadia sedang berasa sedih. Kenapa dia sedih? Kerana dia tidak mendapat keputusan yang kurang cemerlang dalam peperiksaan. Tapi ibu Nadia tetap memberi sokongan dan dorongan kepada Nadia supaya terus berusaha dalam pembelajaran supaya mendapat keputusan yang cemerlang. Okey, seterusnya kita lihat gambar yang di bawah tu, iaitu menunjukkan gambar abang Nadia mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan dan keluarga Nadia tu, ibu bapa, ibu dan ayah Nadia berasa bangga dan gembira dengan pencapaian abang Nadia. Jadi di sini kita boleh lihat keluarga Nadia ni dia sentiasa menyokong setiap ahli keluarga mereka tanpa mengira jenis emosi ataupun dalam situasi sedih ataupun gembira. Okey, seterusnya kita akan lihat ayat seterusnya. Kami suka meluangkan masa bersama-sama, saling bertukar pendapat dan membuat keputusan secara sepakat dan dalam pelbagai hal. Okey, kita boleh lihat ahli keluarga Nadia ni melakukan aktiviti riadah iaitu menunggang basikal bersama-sama dan berkelah bersama-sama pada setiap hujung minggu. Dan melalui aktiviti ini mereka dapat bertukar-tukar pendapat, membuat keputusan secara sepakat dan dalam pelbagai hal. Okey, jadi aktiviti orang kata family time ni ataupun orang kata aktiviti bersama keluarga di hujung minggu ni dapat mengeratkan ataupun memperkukuhkan hubungan kekeluargaan. Seterusnya kita lihat ahli keluarga saya tahu peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam keluarga. Kita lihat gambar yang di atas tu, gambar Nadia dia nak bermain bola dalam rumah. Kita lihat abang dia menegur Nadia supaya tidak bermain bola dalam rumah. Kiranya abang Nadia ni dia tahu dia punya tanggungjawab ataupun peranan sebagai seorang abang menegur adiknya supaya tidak bermain bola dalam rumah supaya bola tu tidak terkena ataupun terkena barang-barang di rumah supaya tidak berlaku kerosakan barang dalam rumah. Contohnya bola tu boleh terkena tingkap rumah, dah boleh pecah, boleh terkena televisyen, boleh terkena pasu dalam rumah dan sebagainya.
Seterusnya kita boleh lihat gambar yang bawah tu menunjukkan gambar ibu Nadia sedang sakit. Jadi sebagai seorang anak, Nadia tahu apa perannya sebagai seorang anak, iaitu menolong ibunya, menyiapkan semua kerja rumah kerana ibunya sedang sakit. Jadi setiap ahli keluarga dalam keluarga Nadia ni, mereka tahu apa peranan dan tanggungjawab mereka masing-masing. Baiklah, kita akan lihat cara memperkukuhkan hubungan kekeluargaan. Yang pertama iaitu sentiasa menyokong tanpa mengira emosi. Macam situasi yang Nadia tadi. Contohnya, dia mendapat keputusan tidak cemerlang, tapi ibu bapanya sentiasa memberi dorongan dan semangat kepada Nadia. Yang kedua, tahu peranan dan tanggungjawab masing-masing sebagai seorang ahli keluarga. Contohnya, kita sebagai seorang anak, kita mestilah sentiasa mendengar dan menghormati ibu bapa. Dan yang seterusnya, tidak terjebak dengan aktiviti negatif. Okey, kalau kita terjebak dengan aktiviti negatif, mesti ibu bapa kita berasa sedih. Jadi untuk mengelakkan ibu bapa kita berasa sedih, kita janganlah terlibat dengan aktiviti yang negatif ni. Dan yang keempat, meluangkan masa bersama keluarga, iaitu orang putih kata family time lah. Kalau family time ni, kita dapat memperkukuhkan hubungan kekeluargaan kita. Dan seterusnya, membuat keputusan secara sepakat. Kita kalau nak buat keputusan, kita mestilah mendapat kata sepakat dalam ahli keluarga kita supaya semua berasa puas hati, untuk mengelakkan rasa ketidakpuasan hati menyebabkan ada yang tarik muka dan tidak bercakap dan sebagainya. Jadi membuat keputusan secara sepakat ni adalah sangat penting dalam keluarga. Dan yang terakhir sekali, menghargai dan menghormati ibu bapa. Okay, kita sebagai anak, kita wajib menghargai dan menghormati ibu bapa. Baiklah, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada murid-murid yang tonton video ni daripada awal hingga akhir. Kita akan bertemu kembali dalam hari yang sama, di masa yang sama, di episod seterusnya. Sekian daripada cikgu. Sekian, terima kasih.